والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام العارف بالله وشيخ الطريقة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال. Berkata oleh mu'alif di antara maksiat hati lagi iaitu su'uzan billah wa bi khalqillah, begitu juga wa tasghiru lima 'azzama Allah min ta'atin au maksiatin, iaitu melekehkan perkara yang Allah Ta'ala besarkan daripada ketaatan. Maksudnya apabila kita buat, kita mampu melakukan ketaatan dalam kapasiti yang sikit, itu adalah kemampuan kita. Sebab taat ini tak diserahkan kepada imam, taat ini tak diserahkan kepada tuan guru, tetapi taat ini diserahkan kepada Allah. Apabila diserahkan kepada Allah, qabul di sisi Allah Ta'ala itu tanda kebesaran. Seperti contoh, bila hari keputeraan Tuanku Sultan, akan ramai orang bagi hadiah. Bagi hadiah, ada bagi jam, ada bagi kek, ada bagi, ikutlah. Hadiah beribu-ribu, mahal-mahal belakang. Tiba-tiba satu orang, dia pun nak bagi juga pada Tuanku Sultan, tapi tak mampu nak bagi macam orang lain bagi. Cuma yang dia mampu bagi hanya pisang berangan yang masak dia tanam belakang rumah. Jadi orang beratung nak bagi pada Tuanku Sultan hadiah. Dia juga beratung pisang berangan bulan talam. Hak dia makan nasi, talam hak aku duduk angkat ayat teh sebagai contoh. Duduk di belakang. Jadi orang pakat tengok, mari mana ni? Nah, nak bagi pisang berangan dekat Tuanku Sultan. Nah, jadi kita anggap itu sebagai benda yang lekeh. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuanku Sultan ni dah mengidam nak makan pisang berangan seminggu dah. Akhirnya bila mai orang pakat nak bagi, dia tengok yang belakang, oh ni bawa pisang lah, mai. Potong kiu terus dia bagi. Nah, jadi pisang berangan ni walaupun sekilo RM4, tapi kalau Tuanku Sultan yang ambil dan dia makan depan tu, mana satu pengiktirafan dan qabul. Kalau Allah Ta'ala nak terima, walaupun kita kata la ilaha illallah sekali ya pun, Tuhan terima. Kalau Allah tak mau terima, kita baca isi penuh masjid, Tuhan tak terima. Maka sebab itu kita tidak boleh mentahqirkan orang yang melakukan ibadat. Kawan ni mampu buat kenduri seekor ayam, buat kenduri seekor ayam. Sekadar mana yang dia mampu. Begitu juga kita tidak boleh melekehkan benda yang Allah Ta'ala berikan ancaman. Cuma fuqaha ni dia membuatkan klasifikasi ni dosa besar, ni dosa kecil. Sebab itu di sudut ahli sufi tidak ada dosa yang kecil. Semua dosa azab belaka yang tak mungkin ditanggung oleh manusia. Cuma fuqaha buat klasifikasi sebab ini kabair, denda dia begini. Ini sagair. Tapi sebut kata dosa itu adalah azab. Maka sebab itu tak boleh kita menganggap lekeh ataupun membilang sedikit, walaupun benda itu adalah maksiat. Maksiat tetap maksiat, bahaya. Baik, ataupun melekehkan Quran, ataupun melekehkan sesama orang Islam, ataupun melekehkan syurga, ataupun melekehkan neraka, ini dianggap sebagai maksiat yang bahaya, boleh membawa kepada kekufuran. Ustaz ingat masa mengaji satu masa dulu di Pondok Pasir Tumbuh, satu orang dia bercakap, dia kata tok guru duk cakap api neraka. Dia dah heran dengan api neraka. Dia kata, nak buat apa dia api neraka? Kau kalau boleh api neraka, kau goreng khepuk je dah. Aku kalau boleh api neraka, aku goreng khepuk . Dia bercakap sebelah pagi, tak sampai matahari nak gelincir. Entah mari daripada mana, api makan kedai sederet dekat baju habis. Goreng khopuk lah jawabnya. Nampak? Sebab tu jangan
Benda-benda yang macam ni kita kena ambil perhatian. Maka sebab tu disuruh kita mengaji, suruh kita faham. Baik. Wa kullu zalika minal ma'asi, dan semua yang disebutkan itu daripada maksiat wal khaba'is muhlikat, dan benda-benda keji yang akan membinasakan manusia. Bal ba'du zalika mimma yudkhilu fil kufri, dan sebahagian daripada benda tersebut boleh membawa orang yang bercakap sedemikian ke dalam kekufuran. Wal'iyaz billah min zalik. Dan mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada demikian itu. Baik. Kemudian kata dia, wa min ta'atil qalbi, dan sebagian daripada ta'at hati, al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wa tawadhu. Kita beriman dengan Allah, maksudnya kita patuh kepada titah perintah Allah, menerima al-kul. Baik. Wal yaqin, dan berpegang teguh, dan ikhlas, dengan berpegang teguh dengan janji Allah, dan ikhlas, jujur sebersih-bersihnya kepada Allah. Wa tawadhu, dan merendah diri. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara khafadahu Allah. Sesiapa yang tawadhu, pasti Allah Ta'ala akan angkat, dan sesiapa yang takabur, Allah Ta'ala akan sembamkan dia. Wan nasihatu lil muslimin, dan juga memberi nasihat kepada orang-orang Islam. Ad-din an-nasihah. Qalu liman qala lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah tegur menegur. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kita tegurlah semata-mata kerana Allah, tegurlah semata-mata kerana Rasulullah, tegurlah kerana dia adalah pemimpin kepada umat, kerana kerosakan dia, kerosakan umat, dan tegurlah wa ammatihim, sama-sama kita. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Baik. Wasakha, dan sifat mulia, tidak kerekut. Nah, seperti mana dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin karihil mursalah, seperti angin yang dilepaskan. Rezeki masuk kau ni, keluar kau tu, masuk kau tu, keluar kau ni. Nah, sebab sakha dipanggil karam, kemuliaan, kebaikan. Wa husnul zan, dan juga sangka baik. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan syariat Allah. Maksudnya apa-apa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran agama tidak dianggap lekeh. Nah, tidak dianggap lekeh. Sebab itulah guru Ustaz beritahulah, Al-Habib Salim Syatri rahimahullahu ta'ala. Dia kata, cuba kita tengok kenapa kita membuka ruang untuk kita meniru gaya orang-orang bukan Islam, sedangkan mereka sama sekali tak pernah tiru gaya kita. Sebagai contoh, ulama kita suka tiru cara-cara orang lepas. Nah, adakah kita kata orang bukan Islam nak meraihkan orang Islam walaupun sekali? Contoh, kita kata George Bush, nak mari turun, nak main melawat ke Jeddah ke Riyadh ke, dia nak turun kapal terbang tu, perbaik serban, pakai jubah bosyal, tak ada. Sekali pun dia tak akan raihkan. Bahkan dia nak turun, dia lepas anjing dia bagi turun tu, baru dia turun. Tapi kita ni nak sangat tiru macam mereka. Nak sangat tiru macam mereka. Pasal apa boleh jadi macam tu? Sebab tu apabila kita meninggalkan hak kita, Allah Ta'ala akan membuangkan syahsiah, kegerunan kita dalam hati-hati musuh kita. Hati-hati musuh kita tak berasa heran, tak berasa takut. Nah, seperti contohlah, kita buatlah seminar umat Islam paling hebat. Mari berpuluh ribu orang, dah panggil penceramah hebat. Akhirnya bila dahaga, kita minum air mineral hak tok pek buat. Dia tak takut dengan kita. Dan kita hadiahkan kepada tetamu yang mari ubat gigi, bukan produk orang Islam. Kita beli ayam, bukan produk orang Islam. Apa sahaja dia nak takut? Macam contoh, kita nak tunjuk sistem ketenteraan kita. Nak bagi musuh kita takut, nak bagi Amerika takut, kita tunjuk sistem ketenteraan kita yang kita beli kapal terbang daripada Amerika. Kapal terbang Amerika, kereta kebaya Amerika, bom meriam Amerika. Lepas tu kita nak ugut Amerika. Hang silap orang pun. Mimpi ke kot mana kah?
Musuh akan jadi takut gerun apabila produk ini hak kita. Kemampuan hak kita. Sebab tu kita ada syariat. Kita ada perjalanan kita. Apabila kita menjaga syariat kita, kita menjaga syahsiah kita, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Nah, apabila kita tinggalkan, maka Allah Ta'ala cabut pertolongan daripada kita. Baik. Kemudian katanya lagi, wasyukru ala ni'amillah, dan syukur di atas nikmat Allah. Maka syukur inilah yang Imam Haddad letakkan cobaan yang terakhir yang Allah Ta'ala coba kepada manusia, yang dikatakan al-aqabatu sabi'atu wahiyal aqabatul hamdi wa syukri. Cobaan yang terakhir yang akan berlaku kepada manusia adalah apakah dia akan bersyukur atas nikmat Allah ataupun dia akan kufur. Seperti contoh, satu orang nak dapatkan ilmu, dicoba. Nah, akhirnya jadi alim, orang alim, orang yang hebat. Satu orang dia susah, dia usah berniaga, jatuh bangun naik, akhirnya jadi orang yang kaya. Baik. Persoalan akan berlaku dalam hidup dia. Apabila dia jadi alim, apa ayat yang dia akan cakap? Apakah dia akan cakap, oh saya ni memanglah jadi alim, tak tengok saya mengaji dengan siapa? Tak tengok tok guru saya siapa? Tak tengok cara saya mengaji macam mana? Tak, memang saya layak jadi alim. Dia akan bercakap begitukah? Begitu juga orang yang kaya, dia akan bercakap, memang sewajarnya saya mesti kaya sebab saya cekap dalam bisnes. Kelulusan saya adalah bidang bisnes. Saya tahu, saya boleh manage, saya tahu debit, kredit, semua saya cekap. Dia akan bercakap begitukah? Ataupun dia akan bercakap begini, sebenarnya saya jadi alim, sebenarnya Allah Ta'ala yang menganugerahkan ilmu ini kepada saya. Maka sebab itulah bila ilmu ini anugerah Allah kepada saya, kewajipan saya bersyukur adalah menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang saya pasti, kamu juga boleh jadi alim sekiranya Allah mengizinkan. Dan sekiranya Allah tarik balik nikmat ini daripada saya juga akan menjadi jahil. Ataupun orang kaya akan cakap, sebenarnya memanglah saya ni kaya, semua orang tahu, tapi kayanya saya ini adalah anugerah pemberian Allah. Kalau kira usaha bersungguh, ramai lagi di luar sana yang usahanya bersungguh-sungguh tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Maka sebab itu saya bersyukur di atas kekayaan ini. Mesti kekayaan ini diuruskan mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Maka dalam dua situasi ini, ibarat yang macam mana kita nak bercakap. Bagi orang yang bersyukur, maka dia akan maklumkan ini adalah pertolongan dan anugerah daripada Allah. Bagi orang yang tak bersyukur, dia akan bercakap ini adalah usaha, ini adalah daya kemahuan saya sendiri. Nah, maka sebab itulah orang yang tak bersyukur Allah Ta'ala ancam. Orang yang bersyukur Allah Ta'ala tawarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ingkar inna azabi lasyadid. Baik. Kal islami, seperti mana nikmat Islam, wa ta'ah dan nikmat ta'ah, wa sairi ni'am, dan semua nikmat yang kita dapat. Was sabru 'alal bala, dan juga sabar di atas cobaan Allah, misl amrar, seperti mana penderitaan, wal mihan, dan juga cobaan, wa mautul ahibba, dan juga kematian orang yang disayangi, wa faqdil mal, dan kehilangan harta, wa tasallutin nas, dan juga dipaksa ataupun ditindas manusia. Wasabru ala ta'ah, dan sabar di atas ketaatan ini. Ini bukan mudah, sebab sabar itu dikatakan hafsun nafsi. Habsun nafsi makna kita tahan diri kita ini. Sebab itu regu bagi sabar adalah ridha, tenang. Nah, baik, wasabru anil ma'asi, dan sabar an lil matruk,
meninggalkan maksiat. Kena sabar juga. Baik. Wasiqatu birizqi minallah, dan juga siqah. Siqah maknanya letakkan kepercayaan bahwasanya Allah yang menguruskan. Nah, sebab tu, nah, seperti contoh, apabila kita tangkap seekor burung. Nah, kita tangkap seekor burung, kita bubuh dalam sangkar, mana kita terpaksa memikirkan soal makan minum burung tersebut. Sebab kita telah menjaga dia, mengambil hak pemeliharaan. Tapi kalau sekarang burung tu dilepaskan, Allah Ta'ala yang akan uruskan makan minum dia. Sebab itulah hak Tuhan bela tak mati, hak kita bela jadi mati pula dah. Ini benda. Maka sebab itu kita kena yakin bahawasanya rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi melainkan ke atas Allah Ta'ala lah jaminan rezekinya. Kemudian katanya wa bu'dud dunya, ni tempat kena hurai berat sikit, dan bencikan dunia. Kinilah kalimah bencikan dunia, jangan dunia lah apa semua, menyebabkan kita mutatarrif, unduk ke belakang. Banyak kita tengok orang sufi cakap sikit benci dunia. Tak boleh, menega ni nanti banyak sangat hisab di akhirat. Menega banyak hisab di akhirat kalau kita tak derma. Tapi kalau kita derma, jadi ikut mana pula? Ini benda kita kena faham. Maka sebab itu bila sebut kata bencikan dunia, kita kena buat sikit ta'liq. Dunia mana? Dunia yang tidak boleh menjadi jambatan ke akhirat. Inilah dia katakan dunia yang maghrur, dunia yang tipu daya. Maka sebab tu kalau kita salah faham dengan dunia, bahaya. Kata oleh guru ustaz dulu. Nah, bila sebut kata dunia, dunia mesti kita kuasai. Sebab kita dalam dua persimpangan saja. Sekiranya kita tidak menguasai dunia, maka kita akan dikuasai dunia. Antara menguasai dengan dikuasai, mana yang hebat? Ini. Maka sebab tu dia tak bagi kita masuk dalam program dunia. Sebab dia suruh kita yang menguasai dunia. Sebab tu bahayanya apabila kita masuk dalam program, kita akan dikontrol oleh programmer, dia panggil. Contoh mudah. Contoh mudah. Sebab kita dah masuk dalam genggaman dia. Satu orang dah main rumah kita. Dia kata, Tok Guru ni nak main hantar barang Ustaz. Dah ada orang bagi kat Tok Guru. Kita pun beritahu. Mainlah masuk rumah dulu, minum teh. Allah, minta maaf lah. Saya ni sibuk ni. Ni pun nak pikut lain sebenarnya. Tapi dah ada amanah, kena main kau ni juga. Tak apalah, itulah yang Allah Ta'ala bagi asbab suruh main sini. Mainlah masuk minum teh dulu. Nah, bolehlah takat minum teh. Baik, kita masuk dalam rumah dia. Sembang-sembang. Nak pula Tok Guru tu susah. Nak boleh jerang ayak, masak ayak pakai dapur kayu. Jahanam tu. Nah, setengah jam pula terang nak mendidih ayak. Dia kata, matilah enjin kereta tu, lambat lagi nak minum. Tu kan, rugi minyak naik mahal. Matinya kereta. Akhirnya minum teh. Lepas tu dia cakap pula, dia kata teh ni kalau kena dengan cucuk cepedak elok no. Tak sat orang main tak cucuk cepedak, buah cepedak. Goreng cepedak pula. Nak ke boleh makan cepedak goreng panas. Tunggu pula. Sejam. Sembang lagi pula. Lepas tu dia bawa keluar tajuk baru pula. Akhirnya yang kita nak duduk rumah dia 5 minit, 2 minit. Jahanam tu 3 jam duduk situ. Nak lari keluar tak boleh. Sebab kita dah masuk dalam program dia. Ini yang dikatakan dalam agama Islam. Sebab tu laisa minad darar as-safinatu fawqal ma' walaika min darar al-ma' fawqas safinah. Bukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan apabila bahtera berada di atas air. Tetapi yang akan mendatangkan kemudaratan apabila air masuk ke dalam bahtera. Sebab tu dunia disuruh kita kuasai. Mesti kita kena pegang dia. Jangan sampai dia masuk dalam. Sebab dia tak boleh masuk barang dalam.
Dia barang kat luar. Sebab tu apabila dunia kita tak kuasai, maka ketika itu kita akan dikuasai. Contoh paling mudah. Mari seorang tok guru ahli tarikat. Baik, kita nak bagi ijazah. Beramailah insya-Allah, mudah-mudahan hak depan ni ustaz boleh bagi jaminan insya-Allah 90% akan jadi wali. Syarat kahwin bagi dapat anak perempuan. Kalau tak jadi wali Allah, wali nikah insya-Allah perfect. Nah, hak depan, hak belakang ustaz tak tahu, wallahu alam. Nah. Jadi kita jenuh meratit. Nah, sebuah buku nak bagi habis. Sekiranya makan minum kita tak jaga. Makan minum kita tak jaga. Redakah kita? Kita nak makan sesuatu benda makan, makanan tersebut disediakan kepada kita oleh tangan-tangan yang tak pernah dibasahi oleh air wudu untuk beribadat kepada Allah. Redakah kita? Ini bukan persoalan benda makan. Ini persoalan siapa yang menyediakan benda makan. Kita nak meratib, kita nak solat, kita nak beramal ibadat. Tapi bila hati kita dibebani oleh bebanan, kita tak mampu. Kita tak mampu buat. Sebab kita perlukan, umat Islam perlu makan biskut. Mesti kena siapkan ahli perniagaan untuk buka kilang biskut. Umat Islam nak makan roti, kena ada ahli perniagaan yang buka kilang roti. Umat Islam nak gosok gigi, kena ada kilang-kilang orang Islam yang menyediakan ubat gigi yang bersih. Inilah yang dikatakan kita menguruskan. Kita perlukan Uthman bin Affan untuk menaja ummah. Kita perlukan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf untuk menajakan ummah. Maka sebab itu, bencikan dunia apabila dunia menjadi batu penghalang untuk kita sampai ke akhirat. Ketika mana dunia telah menguasai kita, maka kita tidak ada satu jalan penyelesaian, tetapi kita mesti menguasai dunia. Mesti menguasai dunia. Kalau tidak, kita akan dikuasai. Habis. Kemudian katanya, wa adawatun nafsi, dan juga memerangi nafsu. Nah, memerangi nafsu. Nah, ini benda-benda dah susah jugalah, sebab kita banyak musuh. Musuh kita setan, musuh kita dunia, musuh kita nafsu, musuh kita makhluk. Nah, kita ini hidup dalam peperangan sedia-sedia. Nak berperang dengan nafsu ini bukan cerita yang mudah. Maka sebab itulah satu masa Nabi SAW bila balik daripada sebuah peperangan, katanya Badar, Nabi bagi tahu pada sahabat, hak kita balik perang tadi tu tak besar mana lagi. Kita masih ada perang lagi yang besar. Sahabat naik tercengang. Nah, sebab ada lagi kata orang tu. Nah, ada jihadun nafs. Kita lawan nafsu. Sebab tu kebanyakan bila orang baca sirah nabawiyah, kita cerita pasal Nabi tak cukup habis. Tak cukup habis. Kita cerita pasal Nabi sedih, versi-versi yang sedih. Nabi hijrah, lari tinggal kampung laman. Nabi pergi ke Taif, kena balingan tai unta. Nabi kehilangan pak menakan. Nabi kehilangan isteri, sedih, pakat teriak. Nah, sedihlah. Nah, sebab tak tahu nak makan apa. Tapi lepas majlis kalau makan biryani, tak sedih. Nah, tak apa nak sedih. Sedih pasal tak tahu nak beli apa. Nah, tapi siapa yang sanggup cerita kata Nabi adalah pakar perancang ekonomi ummah. Bukti dalam peperangan Badar, kita hanya ada, kata ulama, 313, 317. Tak ada riwayat kata sampai 400-500 orang. Duk main 300, 313 lagi tu. Musuh dekat 1000 lebih. Dalam 313 ni, hanya 4 orang sahabat yang ada kuda. 8 orang sahabat kata riwayat ada unta. Yang lain semua pergi ke medan Badar berjalan kaki. Dalam hal demikian, sebahagian daripada sahabat yang tidak memiliki persenjataan, hanya ambil pelepah tamak, ranting kayu dengan harapan kalau kawan dia bunuh, musuh boleh ambil pedang lawan balik.
Tapi 7 tahun setelah peperangan Badar, tahun yang ke-9, kita mengalami satu lagi peperangan yang hebat juga. Walaupun peperangan ni kata ulama tak jadi sebab musuh lari, iaitu peperangan Tabuk. 7 tahun setelah peperangan Badar, kita menghadapi peperangan Tabuk yang mana tentera Islam kurang lebih 30,000 orang. Cuba bayangkan, 30,000 orang ni 8,000 orang penunggang kuda, 12,000 orang penunggang unta, hanya 10,000 yang berjalan kaki. Tetapi semua 30,000 ini adalah tentera-tentera yang dipersiapkan dengan pedang yang lengkap dengan sarung. Cuba kita bayangkan, kalau Nabi bukan tokoh perancang ekonomi, macam mana dalam masa 7 tahun daripada 4 ekor kuda nak jadi 8,000 ekor kuda, daripada 8 ekor unta nak jadi 12,000 ekor unta, daripada sebahagian tak ada pedang nak jadi 30,000 sahabat memiliki pedang yang siap bersarung. Ini mesti memiliki kepintaran dalam ekonomi yang kuat. Nah, tapi kita hanya cerita Nabi dakwah, Nabi sedih dengan Sayyidina Abu Bakar, duduk dalam gua Nabi. Ini uman. Ini bukan cerita sonok-sonok. Maka sebab itu, kenapa kita lupa bahawasanya Nabi itu adalah ahli perniagaan yang hebat semasa baginda menjadi Nabi, belum dilantik menjadi Rasul. Sebab itu Nabi perturunkan semua ilmu perniagaan kepada sahabat. Akhirnya pasar Yahudi ditutup, kata ulama, tak sampai 3 bulan. Maka sebab itu alhasilnya dunia mesti kita kena kuasai. Jangan sampai dunia itu menguasai. Sebab bila dunia telah menguasai, kita kalah, sebab kita dikuasai. Kita akan menang apabila kita menguasai. Itu saja ayatnya. Baik. Kemudian wasyaitan, perseteruan dengan syaitan. Habis. Wa mahabbatullah wa rasulih wa sahabati wa alil baiti, dan juga cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan sahabat, dan cintakan ahli baitin Nabi. Dah, ini pun dah ahli baitin Nabi, kata ulama, mujur rahman Allah Ta'ala. Nabi-nabi lain mati, tidak ada tatabu'un nasab, tidak ada penyelidikan tentang nasab. Tapi Nabi kita mati, ada sajaratun nasab. Ini juga satu rahmat yang besar. Sebab itu berlaku dalam peperangan Khandaq, satu peperangan yang orang musyrikin rasa dia boleh menang. Sebab dia rasa dia menang dalam Uhud, dia mari pula tentera Ahzab. Ringkas cerita, ketika mana parit yang luas, katanya 40 hasta panjang, 40 hasta dalam, wallahu alam, riwayat macam-macam. Tapi apa riwayat pun nak menyatakan sekiranya kuda nak lepas, tak akan lepas. Kalau jatuh tak boleh naik. Itu saja. Tapi dalam hal demikian, seorang pahlawan Quraisy, kufar Makkah yang bernama Umar bin Hud, dia lompat boleh lepas, dia seorang. Dia lompat boleh lepas, hebat tak hebat? Nah, bila mana Sayyidina Umar tanya, nah, siapa dia ni? Nah, sebab sebelum daripada mesyuarat hingga Salman Al-Farisi bagi tahu, kata kalau macam ni punya cerita Rasulullah, kita jangan lawan, kita korek parit lah. Sebab bila Salman Al-Farisi cerita, tanya Rasulullah tentang kehebatan kufar, Nabi kata ada satu orang tok pendekar hebat. Kalau perang atas kuda, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Ali semua anak murid dia belakang lah zaman dulu. Tapi dia tak masuk Islam, yang ni masuk Islam. Oh, kalau macam tu kita kena korek parit, jangan bagi dia masuk. Dalam hal orang lain tak boleh masuk, dia boleh masuk. Cuma nak ceritanya, bila nak lawan sahabat dah kepung Rasulullah, Sayyidina Ali kata bagi aku lawan Rasulullah. Sayyidina Ali kata bagi aku lawan dengan dia. Kata oleh Umar bin Hud, dia kata, Ali, aku tak tergamak nak lawan dengan hang. Sebab aku dengan bapa kamu tu, Abi Talib, kawan baik. Nak cerita kalau kita kawan baik dengan seseorang, mesti kita kena kawan baik dengan anak kawan kita.
Kalau kita cintakan Nabi, wajib kita mencintai ahli baitin Nabi. Wajib kita mencintai ahli baitin Nabi. Maka sebab tu kata oleh Sayyidina Ali, kalau kamu tak sanggup bunuh aku sanggup bunuh kamu. Fikir ambil. Kesimpulannya, mati jugalah. Tapi nak beritahu kata, mencintai ahli baitin Nabi itu adalah suatu kewajipan kita. Sebab tak mungkin kita mencintai Nabi, kemudian kita tak mencintai ahli baitin Nabi. Persoalan mereka pun tak elok, itu bab lain. Tapi kita menghormati di sudut bab nasab. Nasab kita hormat. Baik. Kemudian warada anillah wa tabi'in was salihin, mencintai para tabi'in, orang yang mengikut sahabat dengan orang yang soleh, dan redha dengan Allah, wa tawakkal alaih, dan menyerah diri. Sebab itu tidak dibangkitkan seorang nabi, tidak diutuskan seorang rasul melainkan persenjataan mereka adalah inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah urusanku kepada Allah. Cuma kita lah orang Melayu ni satu masalah. Tak apalah, kita tawakal sudahlah. Kita serah pada Allah Ta'ala lah. Tu bukan tawakal Pak Long. Tu jenis manusia tak ada akal dia panggil. Tawakal lain, tak ada akal lain. Tawakal ini tawakkaltu 'ala Allah, bila mana kita mengikut segala apa yang Allah Ta'ala perintah, lepas tu kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian wa ghairu zalika min alwajibatil qalbiyatil munjiyati, dan lain daripada demikian itu segala kewajipan-kewajipan yang melibatkan dengan hati yang akan melepaskan kita di akhirat nanti. Amal ma'asul jawari, adapun maksiat anggota itu, fa ma'asul batni, maksiat perut, mislu akli riba, seperti contoh makan riba, wa syurbi kulli muskin, dan meminum tiap-tiap yang memabukkan, wa akli mal yatim, dan makan harta anak yatim. Ada satu kisah dalam pelayaran. Satu orang Habib dia beritahu, dia kata satu kapal ni dah kehabisan bahan api. Maksudnya nak masak nasi tak boleh, pemetik api tak ada, gas tak ada, apa semua. Jadi nak masak tak boleh, tu masalah. Tiba-tiba satu Pak Habib ada dalam ramai-ramai. Kemudian tu Pak Habib tu tanya, dalam ramai-ramai kita ni ada tak orang yang belah anak yatim? Dia kata ada seorang, dia belah anak yatim. Baik, panggil dia. Dia pun ambil kertas, gumpal kertas itu, dia kata tiup bagi kuat. Kau ni bila tiup, perang api keluar, dah terbakar kertas. Dia kata orang yang belah anak yatim, makan harta yatim, dia makan api neraka dalam perut dah. Itu bukti je lah. Bukti pasal apa? Tiup terbit api. Lah ni kita masak nasi, makan nasi pula. Nak ceritanya benda tu sahih. Berhati-hati. Berhati-hati. Baik. Wa kullu ma haramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat, dan setiap benda yang Allah Taala haramkan ke atas seseorang daripada benda makan dan benda minum, jangan kita isi dalam perut. Kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap isi yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram, maka neraka lebih aula bagi dia. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akal riba wa kullu man a'ana 'ala aklih. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat, murka kata dan rasulnya kata orang yang makan riba dan orang yang membantu di atas pengurusan riba tersebut. Wala ana syaribul khamr, dan Allah Taala juga melaknat orang yang minum khamar. Wa kullu man a'ana 'ala syurbiha hatta al-bai' laha, dan sesiapa yang berusaha untuk menjayakan si peminum arak, termasuk si penjual dan orang yang terlibat dengan dia. Baik. Wa ma'asil lisan kasratan aidan, dan juga maksiat lidah tu banyak, misal ghibah, seperti mana mengumpat. Mengumpat. Wa hiya zikruka akhaka muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqan, iaitu kamu menyebut saudara kamu se-Islam dengan sesuatu sebutan yang dia tidak suka, sekalipun kamu memihak kepada yang benar. Sebab tu dikatakan ghibah. Dia, untuk kita fahamkan ghibah ini mudah. Kita bercakap kepada seseorang, dikatakan ghaib, orang yang tidak ada dalam majlis takhatub. Sekiranya kita fardu takdirkan, kita bercakap dengan Abdullah, bercerita pasal Zaid. Zaid tidak ada dalam perbualan kita dengan Abdullah. Andai kata kita fardukan Zaid ada di sebelah Abdullah, dia redha ataupun tidak apa yang kita cakap. Kalau dia tak redha, dia tak suka, masuk dalam ghibah. Kalau dia redha, dia suka, tak masuk dalam ghibah.
Sebab zikruka akhaka bima yakrahu, dengan apa yang dia tak suka. Wan namimatu, dan juga namimah, mengadu domba, wal kazib, dan juga berdusta, wasyatmi, dan juga orang panggil maki, orang kata menyatung, menyumpah, wasabbi, dan juga menyumpah, maki hamun dia panggil, wal la'ni, laknat, wa ghairiha. Baik. Wa ma'asil ain, dan juga maksiat mata, misu an-nazar ila nisa al-ajnabiyan. Oh, jalan kena tutup mata. Nah, maksudnya kita melihat kepada perempuan yang ajnabi li ghairi aradin sahih, gharadin sahihin. Melihat kepada perempuan yang ajnabi bukan dengan tujuan yang betul. Tujuan yang betul mengajak, bermuamalah, jual beli, tak apa. Kalau tujuan tak betul, tak boleh. Sebab tidak ada gharad yang sahih. Baik. Wan nazril aurat, dan memandang kepada aurat. Nah, memandang kepada aurat yang dikatakan ma wajaba satruha wa harama an-nazru ilaiha. Baik. Wan nazri bil istihqari ila al-muslim, dan kita memandang kepada orang Islam ni dengan pandangan keji, pandangan lekeh, pandangan hina. Tak boleh tu, lekeh tu, tak boleh buat apa tu, tak boleh. Atas kalimah dia tu orang Islam, dia masih dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wan nazri fi baitil ghair bi ghairi izni, dan memandang ke rumah orang dengan tanpa izin. Oh, berat juga. Maksud memandang ke rumah orang ni, kata guru, iaitu memandang bilik-bilik di dalam rumah orang. Kita masuk rumah orang, kita buka pintu tengok, pergi dapur tengok apa semua tanpa keizinan. Sebab kita akan naqlu riwayah. Ada pun tengok rumah orang lagu tu tak haram. Apa kena-mengena, takkan kita nak jalan tutup mata. Nah, maksudnya bila kita masuk rumah orang, kita siasat rumah dia, tengok bilik dia, tengok perhiasan dia, yang membawa kepada kalau benda tu lekeh, kita akan istihqar. Ini tak boleh. Baik. Kemudian amasil uzun kastima'i ilal ghibah, maksiat. Kita habis tentang 7 anggota ni. Seperti mendengar kepada orang yang mengumpat. Baik tu kalau orang nak mengumpat, kalau tak ada orang dengar, dia nak mengumpat kat siapa? Nah, sebab ada orang support. Nah, takkan takat ni ada lagi. Dia kata ada banyak yang cepat aku nak dengar. Nak berhenti dah. Alhamdulillah. Nah, puas hati mengumpat. Jadi maknanya sebab ada orang yang nak dengar. Kalau tak ada orang dengar, nak mengumpat ke siapa? Baik. Wa ghairu zalika minal mahramat, dan selain daripada demikian itu daripada benda-benda yang diharamkan melibatkan dengan pendengaran ghazal, sifatkan perempuan dengan perkara yang menaikkan syahwat dan sebagainya. Wal ma'asil jan, dan maksiat tangan, katatfifi fil kail wal wazni, seperti buat penipuan dalam sukatan dan timbangan. Allah Taala sumpah, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang menipu dalam urusan jual beli. Maksudnya kalau dia beli barang orang, dia akan kecoh supaya dia dapat banyak. Kalau orang beli barang dia akan kecoh supaya dia jual sikit, harga dapat banyak. Ni ikutlah, buatlah kok mana pun. Baik, wal khiyanah, seperti mana khianat, wasariqah, dan mencuri, wasairil muamalatil muharramah, dan semua urusan kejabuan yang melibatkan dengan benda-benda yang haram. Contoh kal qatli, seperti mana bunuh, wad darbi bighairi haq, dan juga memukul bukan yang sebenar. Maksudnya bukan qisas. Bukan hak kita pukul dia, tiba-tiba kita pukul dia. Wa ma'as rijli, dan maksiat kaki. Masyu fi si'ayatin bi muslim atau qatlih. Kita ni berusaha untuk merosakkan orang Islam, nak bunuh dia ke, nak mengadu domba ke. Maknanya setiap perjalanan yang kita usahakan untuk merosakkan orang sama-sama Islam, itu dia kata langkah-langkah yang haram. Seperti seorang isteri apabila dia bersiap-siap bukan untuk suami tetapi untuk orang yang lain yang haram dia bersama orang tu, maka waktu tu setiap langkah yang dia keluar penuh dengan keharaman, dia panggil. Au ma yadurruhu bihaq au ma yadurruhu bighairi haq, ataupun berusaha sesuatu dengan tidak sebenar. Kita usahakan benda tu ikutlah benda ni, benda umum yang kita boleh faham sendiri. Asalkan benda tu tidak dapat kelulusan,
agama tak approve benda tu kita pergi buat juga, maka itu dia kata benda yang haram. Wa ghairu zalika, dan selain daripada demikian itu, ma haruma masyu ilai, benda-benda yang haram untuk kita menuju. Hatta dalam bab ni, di antara benda yang maksiat juga dikatakan haim. Haim ni orang yang berjalan ataupun bermusafir tanpa hala tuju. Nak pergi mana ni? Tak tahulah, ikut selagi minyak ada dalam tangki, tekan pilah, pergi ikut mana pun, sudah. Maknanya agama kata kamu ni musafir maksiat dan kamu tak boleh jamak qasar. Nah, sampai begitu sekali. Nah, walhalnya kalau di sisi kita menganggap benda tu remeh-temeh lah, ikutlah nak pergi ke mana, tak boleh. Soalnya agama nak beritahu setiap benda yang kita buat, kita mesti kena ada matlamat yang jelas untuk apa kita buat benda tu. Baik. Kemudian katanya wa ma'asil farji, dan maksiat faraj, kazina wal liwat, ini ma'ruf. Duk riuh kecoh lah ni. Nah, begitu juga dia panggil jima isteri dalam keadaan haid, nah, ataupun belum mandi lagi dia jima, itu juga haram. Wal istimna bil yad, nak mengeluarkan mani dengan tangan, sawa'un mubasyarah ataupun dengan tidak mubasyarah, melainkan biyadi halilihi, melainkan dengan orang yang dia halal untuk istimtang, untuk puaskan hawa nafsu, yang ni boleh. Wa ghairiha min ma'asil fard, dan benda lain yang terlibatkan dengan penggunaan yang salah tentang Allah Ta'ala jadikan faraj yang diberikan kepada kita. Sebab apabila disalah guna, maka benda itu akan jadi haram. Haram di mana? Disalah guna. Sebab itu benda ni akan kembali balik kepada syukur. Syukur ini maksudnya sarful abdi al-a'dha lima khuliqalah. Seorang hamba menguruskan semua anggota-anggota yang diberikan mengikut peruntukan yang diciptakan anggota tersebut. Dia buat ikut benda tu, maka dia dikatakan orang yang syukur, syakir. Baik. Wa ma'siyatu bi kullil badan, dan maksiat dengan seluruh anggota badan, ka uquqil walidain, seperti derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini masalah lah, sebab Allah hak ibu bapa ni dak kena jagalah sungguh-sungguh. Nah, wabil walidaini ihsana. Nah, dan dengan kedua ibu bapa buatlah baik. Sebab itu di hadapan kita ada seorang lelaki, di hadapan kita ada seorang perempuan. Lelaki bergelar ayah, perempuan bergelar ibu. Walaupun dalam jutaan manusia, tetapi yang melahirkan kita hanya seorang saja. Apabila dia mati, kita kehilangan kunci untuk berdoa kepada Allah. Bagi yang masih ada ibu bapa, jagalah hak mereka. Selalulah minta tolong kepada mereka. Maka sebab tu ustaz dululah cerita masa mengaji, pergi Kelantan, pergi Yaman, pergi Syria, rata duk musim. Ustaz selalu berdoa, Allahumma tawil umra walidayya hatta yazuqa mimma a'taitani. Ya Allah, tolonglah dengan rayuan ini, tolonglah panjangkan usia kedua ibu bapa aku sehingga mereka boleh mengecap nikmat yang kamu berikan kepada aku. Allahumma tawil umra walidayya hatta yazuqa mimma ataitani. Ya Allah, tolong panjangkan usia kedua ibu bapa aku sehingga mereka boleh mengecap apa rezeki, apa ilmu yang kamu berikan kepada aku. Ustaz ada seorang kawan. Oh, masya-Allah. Walaupun dia mengaji agama sikit, tapi tengok dia taat kepada mak dia luar biasa. Bila nak buat sesuatu ni, kalau mak dia tak apa nak setuju, dia tak buat. Dia akan lobby sampai mak dia kata, buat, baru dia buat. Alhamdulillah dia begitu. Ustaz, saya pernah susah sangat-sangat duduk di Kuala Lumpur, tapi berkat taat mak ni, sebelum umur dia 30 tahun, dia dah jadi jutawan. Muda lagi Datuk ni. Muda lagi. Umur pun dalam 30-an. Apabila dia dah jadi jutawan, dia naik kereta api balik jumpa mak dia. Dia lalu janggut. Dia beritahu, mak, hari ni dah jadi jutawan. Apa dia jutawan ni? Jutawan ni kira kata banyak mana kata
Banyak mana duit? Dia kata mak buat benang belakang rumah tu. Nah, adalah sukatan beberapa relung tu. Kalau hasil padi tu dalam masa 50 tahun mak dapat hasil, mak tak pernah pakai walaupun RM1. Duit mak tak cukup lagi nak jadi jutawan. Allah Allah. Kaya tahniah lah. Kaya. Nah, Ahmad Nisbu kata kaya. Nah, dia hanya balik bagi tahu kat mak dia, kata terima kasih kalau mak doa bagi dia kaya dan hari ni jutawan. Dia suruh mak dia makan nasi, lepas tu naik balik kereta api, balik Kuala Lumpur balik. Ustaz tengok dia hormat mak dia ni luar biasa. Sebab tu jaga hak ni. Nah, kena jaga. Untung kalau kita masih memiliki ibu. Nah, untung kalau kita masih memiliki ibu. Kita nak periksa ke, kita nak ikhtibar ke, nak buat apa ke, jangan lupa telefon suruh mak kita doa. Mak nak periksa ni, nak periksa minggu depan, tolong doa bagi Allah Ta'ala permudahkan. Nah, bagi Allah Ta'ala berikan ilham untuk jawab soalan. Sebab pernah satu masa di Hadramaut, satu orang ustaz duduk sebelah Tok Guru, dia main minta doa dekat Tok Guru. Dia kata, Tok Guru tanya, bangkali kamu ni main minta doa kat aku ni, bangkali orang cakap kata aku ni wali kot. Dia senyap. Dia kata sebenarnya orang cakap aku ni wali dan aku tahu itu anugerah Allah. Kamu ada mak ke? Ada. Kalau kamu suruh mak kamu berdoa, Habib rasa kalau Habib doa nak sampai ke langit tu, kalau 3 hari mak kamu doa tak sampai sehari, doa sampai dah. Nak ceritanya ta'zim kepada kedua ibu bapa ni hebat. Maka sebab itulah kalau kita masih ada ibu bapa, jagalah elok-elok. Dah kisah-kisah orang Melayu zaman dulu, si tanggang lah apa semua problem masalah dengan mak tu kah. Masalah dengan mak, jaga baik-baik. Baik. Wal firari minaz zahfi, iaitu lari daripada medan pertempuran. Kita dah keluar nak pergi perang, tengok musuh kita lari pula lah. Jangan. Nah, wa huwa minal kabair, ini sebagian daripada dosa besar. Wa ghairi ma zukira minal muharramat, dan banyak lagi benda-benda yang disebut daripada perkara-perkara yang haram. Contoh, misla qati'ir rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Ini pun juga masalah besar. Nah, sebab itulah kalau kita nak kita diraikan, mesti kita juga meraikan. Sebab kadang-kadang kita manusia, ada kawan jenis dia boleh bergurau dengan orang tak boleh gurau dengan dia. Ada juga macam tu. Jadi kita kena fahamlah, jangan sampai terputus hubungan kasih sayang. Wa zulmin nas, dan juga melakukan kezaliman kepada manusia. Jadi setakat itulah dia panggil contoh-contoh, dan kita tutup kitab kita ni dengan tasawuf. Cukuplah, alhamdulillah. Satu rahmat pertolongan daripada Allah. Sejak daripada pagi kita boleh duduk, kita boleh mengaji sampai ke malam. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita tengok orang Kuala Lumpur ni, Masya Allah, ustaz pernah khatam kitab di satu tahfiz. Baca kitab 2 hari, hari Sabtu dengan hari Ahad, khatam pukul 12 malam. Tak lari. Nah, semua yang pencen-pencen, yang kerja-kerja, tapi Masya Allah berasa minat nak mengaji. Sebab tu kita mengaji berkitab ni, dia punya kadang-kadang klasik ataupun kadang-kadang seronok, satu kepuasan bila mana kita boleh khatam. Kalimah khatam tu memberikan satu kepuasan. Oh, berapa harga nak bayang boleh khatam kitab ni. Nah, sebab tu kita nak mesti ada juga. Ada tak satu kitab tauhid yang kita khatam? Satu kitab fiqh yang kita khatam? Satu kitab tasawuf yang kita khatam? Sebab takut Tuhan tanya kita di akhirat. Banyak benda yang kamu mengaji, tiba-tiba ilmu nak mengenalkan aku, kamu tak mengaji. Banyak benda kamu mengaji, tiba ilmu yang nak mengenalkan syariat aku, kamu tak mengaji. Banyak benda kamu habis duit buat research mengaji, tiba-tiba ilmu nak menyucikan hati juga kamu tak mengaji. Jadi sebelum malaikat tanya, baik kita buat persiapan dulu. Tauhid 2-3 buah kita khatam, fiqh 2-3 buah kita khatam, tasawuf 1 buah cukup. Lepas tu beramallah dengan kitab. Sebab kitab sebagai panduan. Kalau kita beli handphone, dalam kotak tu pun ada kitab. Takkan kita nak hidup tak ada kitab? Nah, kitab sebagai panduan kita. Baik, kemudian katanya wallahul muwafiq, Allah Taala lah yang memberi kemampuan dalam ketaatan. Wal mu'inun, dan membantu lima yuhibbu wa yarda,
atas apa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala yang membantu kita untuk kita dapat melakukan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ucapan selawat penghormatan daripada Allah ke atas sayyidina Muhammad, keluarga dan juga para sahabat wasallam, dan pemeliharaan ke atas mereka semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi para pendakwah, ustaz, ustazah, saudara-saudara semua, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan boleh jugalah kita khatam walaupun bacaannya agak kasar. Masuk kasar ni tidak ada penelitian. Sebab bayangkan orang nak khatam 2 bulan, kita khatam sehari. Nah, jadi adik sikit sepupu sepapat daripada baca surah abang. Nah, terpaksa kena laju. Jadi insya-Allah kalau kita nak menambah, doakan. Sebab ustaz sendiri di Pondok Sungai Dedap tu, kita cuba siapkan sebuah dewan di pondok, iaitu Dewan Pengajian Musim Percutian Semesta di universiti. Sebab ada jugalah ustaz masuk dekat UUM, Unisham, USIM. Nah, sebab kadang-kadang satu generasi perlu juga pengajian berkitab, bersanad. Jadi insya-Allah ustaz bacalah sanad kita ni dan ustaz akan ijazahkan. Lagi kita bagi cakap sikitlah. Yang pertama sekali, kita khulasah Syawarikul Anwar min Ad'atisatil Akhyar ni, iaitu himpunan daripada Abuya Al-Faqir ila Afi Rabbi Al-Ghani As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini Abuya Sayyid Muhammad lah. Jadi ustaz juga ucap terima kasih kepada yang berbahagialah, Datuk Kamarudin bin Haji Marunun. Dia atas usaha beliau untuk mencetak kitab ini. Jadi nafkah daripada beliau lah kitab ini dicetak. Dan bila ustaz beritahu kata nak mari baca kitab di sini, dan ustaz mohon keizinan untuk bagi kepada pelajar paling tidak pun 500 naskah ni. Kalau yang dapat beramai, tak semua pun, sekurang-kurang untuk tahassunkan diri kita pun dah cukup. Jadi di atas sanad kitab ini, walaupun ustaz bukan keahlian dalam memberikan sanad ijazah, tetapi atas nama perhubungan antara guru dengan guru, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila sahibil awrad Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki allazi akhaznahu min waladihi Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ajaztukum bima ajazani fih. Boleh kita cakap qabiltul ijazah. Nah, jadi boleh beramailah yang tu. Baik, kemudian tu tentang kitab ni pula ustaz akan bacakan sanad. Cuma sanad ni tak sempat nak dibuat elok. Cuma kalau kita yang hadir pada daurah ni nakkan sanad ni, yang ni kena bagi nama. Bagi nama, lepas tu jangan bagi nama saja. Duit pun kena bagi kau. Sebab nak kena cetak bagi elok. Lagu tu. Nanti kita berurusan dengan Al-Fadil Ustaz Ustaz Izzuddin yang menguruskan ni. Baik, ustaz hanya baca sanad kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkiyah. Risalah Al-Jami'ah wa Tazkiyatun Nafi'ah. Jadi Arwil Faqir ila Allah Ar-Risalah Al-Jami'ah lil Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zin Al-Habshi an Shaykhina Al-Allamah Umar bin Ahmad Al-Mashhur an Shaykhihi Al-Habib Al-Allamah Al-Amrullah bin Umar Al-Shatiri an Shaykhihi Al-Allamah Ali bin Abdul Rahman Al-Mashhur an waladihi Abdul Rahman bin Muhammad Mashhur an Shaykhihi Al-Allamah Umar bin Hasan Al-Haddad an walidihi Hasan an walidihi Ahmad bin Hasan Al-Haddad an walidihi Hasan bin Al-Imam Al-Qutb Al-Fard Al-Ghaus Abdullah bin Alawi Al-Haddad an al-muallif Risalah Al-Jami'ah Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zin Al-Habshi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim fid darain insyaallah. Jadi
sanad kitab ini juga ajaztukum kama ajazni syekhi as-sanad lihazi risalah qabiltu al-ijazah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا في نعمه والكافي مزله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ودنا السواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بحرمة هذه الليلة نسألك أن تغفر ذنوبنا وتكشف عنا كروبنا وتقضي حوائجنا وترزقنا من حيث لا نحتسب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا إخلاص في جميع الأعمال والرضا عن جميع الأهوال. يا إلهنا فسهل علينا من كل صعوبة بحرمة سيد الأبرار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengizinkan kepada kita semua untuk berada di dalam kompleks Islam USIM daripada pagi tadi sampai ke malam ni. Alhamdulillah juga kita dapat mengkhatamkan sebuah kitab dan dapat ijazah khas daripada Tuan Guru Haji Zulkifli untuk diamalkan. Saya selaku wakil daripada pihak USIM mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Haji Zulkifli dan juga pihak Tuan Guru kerana sudi menghadirkan diri ke USIM untuk mengajar dan berkongsi ilmu kepada kita semua. Dan diharapkan ilmu-ilmu yang kita dapat, kita hadamkan pada hari ini dapat kita amalkan dan diberi manfaat kepada diri kita dan kepada umat Islam, insya-Allah. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, saya menjemput Dr. Muhammad Azmir selaku pengarah Pusat Pengajian Teras PPT USIM